أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلحام ملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد النبي ورسولا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan limpah kurnianya, maka masih lagi kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka marilah sama-sama kita mensyukuri kedua-dua nikmat tersebut. Moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang sentiasa mensyukuri dan juga diberikan kenikmatan iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kata junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda, kepada para isteri-isteri baginda serta mukminin dan mukminat yang sentiasa mencontohi jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini diberikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah memberikan rahmat dan juga maghfirah buat diri kita insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung pertemuan kita iaitu di dalam perbincangan permasalahan imam dan juga makmum. Kalau 2 minggu yang lepas pertemuan kita membicarakan tentang permasalahan imam di kalangan wanita, yang mana makmumnya juga daripada lelaki. Dan juga kita termasuk membicarakan juga sebaik-baik saf bagi lelaki di awal dan juga seburuk-buruk saf bagi lelaki adalah di akhir. Begitu juga sebaliknya bagi wanita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita sebaik-baik saf adalah di belakang. Seburuk-buruk saf bagi wanita adalah di awal. Maka dia berbeza dengan lelaki. Lelaki dikehendaki berada di awal. Maka rebutlah ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada minggu sebelumnya kita telah sentuh bagaimana wanita menjadi imam. Adakah dibenar ataupun tidak? Kita telah kupas bagaimana pula situasi imam di kalangan lelaki bersama dengan wanita asing pun telah kita berbicara pada minggu yang sebelumnya musmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada 4 situasi, 4 keadaan bagi imamnya lelaki tetapi wanita di belakang. Adanya harus, adanya makruh, ada yang juga ditegah. Pada malam ini muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada fasal ataupun bab yang kecil, bab yang baharu, iaitu imam lupa berhadas. Bagaimana salat makmum berimamkan imam yang terlupa ataupun imam yang dalam keadaan dia berhadas. Sama ada imam itu berhadas ketika dia salat ataupun makmum mengetahui imam itu berhadas setelah selesai solat. Bagaimanakah ilmu fiqh memberikan kefahaman kepada diri kita? Bagi kita orang yang solat di belakang sebagai makmum,
bagaimanakah salat kita muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita nak sentuhkan pada malam ini insya-Allah. Maka sebelum kita masuk kepada bab yang baru, sedikit saya nak menyentuhkan kepada keadaan saf wanita. Kerana apa? Di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita diperintahkan untuk memenuhkan saf di hadapan. Maknanya apabila kita mendirikan salat secara berjemaah, maka kita dikehendaki untuk memenuhkan saf yang pertama, saf yang kedua. Maka itu bagi para lelaki, maka penuhkanlah saf-saf yang masih kosong di hadapan. Dan juga para imam perlu memperingatkan makmum-makmum para jemaah, lihat kosong yang di hadapan di sisi kanan ataupun kiri, perintahkanlah para jemaah untuk memenuhikannya. Bagaimana pula wanita yang berada di belakang? Sedangkan hadis Nabi SAW memerintahkan supaya penuhkan saf. Yang juga kita maklum bagaimana imam dan juga makmum kadarnya, bagaimana menyusun imam dan juga makmum. Saf yang pertama dan juga saf yang kedua, berapakah kadar yang dihadkan? Berapakah jaraknya di antara saf yang pertama dan juga saf yang kedua muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat Abu Daud dikatakan di sini rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi, rapatkan saf-saf kalian. Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dituntutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan saf-saf dengan satu saf yang lain. Maka berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, rapatkan saf, rusu sufufakum, rapatkan saf. Maka itu perintahnya para imam tadi memerintahkan penuhkan saf. Kerana memenuhkan saf adalah merupakan salah satu kesempurnaan dalam kita mendirikan solat. Kenapa tujuan kita datang solat berjemaah? Untuk mendapatkan fadilatnya 27 darjat yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak memenuhkan saf, kita tidak mengikut kehendak ataupun yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi perintahkan rapatkan saf, dekatkan saf, jarak di antara kalian samakanlah. Nabi perintahkan. Maka itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kadar yang ditetapkan di antara saf dengan saf yang lain? Saf pertama dan juga saf yang kedua. Maka ukuran dekat bagi jarak antara dua saf, saf pertama dan juga saf yang kedua, maka ia tidaklah melebihi 3 hasta. Maka kalau kita buat semakan, kita kira sejadah yang selalu kita bawa, kadang-kadang sejadah tu ada yang dia lebar ataupun dia panjang. Tapi yang didalamkan dalam kitab fiqh yang dibicarakan adalah tidak melebihi daripada 3 hasta. Adapun jika jarak antara dua saf lelaki dalam sebuah masjid, ini dikatakan tidak melebihi 3 hasta tanpa sebarang keuzuran, maka janganlah kita sembahyang saf pertama, saf kedua masih kosong. Maka kita sembahyang saf yang di belakang. Walaupun ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berkisahkan cerita tentang Abu Bakrah yang salat di belakang. Dia lewat tapi dia mengangkat takbir. Salat, masuk dalam salat ketika dia di belakang. Maka ketika itu Nabi memberikan peringatan kepada Abu Bakrah. Tidaklah Nabi mengatakan supaya diulangkan solat tersebut, tetapi Nabi memperingatkan janganlah mengulanginya perkara tersebut. Kenapa? Supaya merapatkan saf. Apabila kita tidak memenuhkan saf, maka kita akan tidak diberikan ganjaran ataupun fadilat solat secara berjemaah. Di dalam kitab Dalil Al-Falihin membicarakan tentang dekatnya jarak antara saf-saf kalian, antara saf satu dan yang kedua. Wa qaribu bainaha,
bi anna yakuna ma baina kulli safin thalatha azra. Ini dalam kitab Dalil Al-Falihin. Dekatkanlah jarak antara saf-saf kalian, iaitu jarak antara setiap dua saf. Antara saf pertama, kedua, yang ketiga, yang dikatakan di sini baina kulli safain. Di antara dua saf, thalatha azra. Ini 3 hasta. Maka tidaklah dua saf lebih kurang 3 hasta. Jika jauh satu saf daripada saf yang sebelumnya, maka di antara saf contoh 3 dan yang kedua, jika jauh ataupun lebih, mungkin 4 hasta, 5 hasta, maka daripada sebelumnya jarak itu, maka makruhlah bagi ahli saf itu. Makruh. Dalam kitab Dalil Falihin. Dan juga makruh bagi ahli saf dan luputlah bagi mereka itu kelebihan berjemaah. Maka itu ruginya bagi orang yang tidak menjaga ataupun merapatkan saf, memenuhkan saf yang di hadapan. Maka berjagalah kita supaya kita dapatlah mendapatkan ganjaran seperti yang diganjarkan oleh hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diberikan kepada diri kita. Kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur, ya, tidak apa. Kalau tanpa ada uzur, kita saja solat di belakang, maka fadilat secara berjemaah tidak akan kita mendapatkannya. Bagaimana pula dengan perempuan? Itu yang saya nak berikan sebagai tambahan. Bagaimana pula dengan perempuan yang solat jauh daripada imam? Kalau tadi makmum saf yang pertama, kedua di belakang benar dengan imam. Tapi bagaimana pula dengan wanita? Kalau lelaki solat saf pertama, kedua, tiba-tiba dia jauh saf yang keempat, kelima, dia jauh. Sedangkan saf yang kedua masih lagi kosong, maka makruh. Maka tidak dapatkan ganjaran pahala secara berjemaah. Bagaimana pula dengan wanita yang solat berjauhan daripada imam? Bagaimana muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita dah maklum hadis sebaik-baik saf khairu sufun nisa akhiruha. Sebaik-baik saf adalah berada di belakang. Seburuk-buruk saf bagi wanita adalah di awal. Maka bagaimana kita nak masuk kepada dalam yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusu saufufakum. Maka rapatkan saf. Maka di sini yang dikatakan oleh hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hasyiah Al-Shibarimilisi yang mengatakan di sini faqad qala qadi ghairuhu wa jazabihi fil majmu', iaitu kata Imam An-Nawawi, kata Imam Qadi dan juga yang lain, dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yang mengatakan di sini adalah sunnah. As-sunnatu an la yazida ma bainal imami wa man khallafuhu minar rijal ala thalathatil azra. Sunnah ialah bahawa jarak antara imam dan lelaki yang berada di belakangnya tidak lebih daripada 3 hasta. Itu dalam kitab Hasyiah Al-Shibamalisi. Maka imam lelaki tidak melebihi 3 hasta. Bagaimana dengan wanita pula? Amma an-nisa fayasunna allahunna atakhallafu kathira. Sebagaimana jarak antara setiap 2 saf. Adapun bagi wanita, amma an-nisa'u, bagi wanita maka disunatkan untuk jauh berada di belakang. Maka itu yang berlaku di negara kita, di masjid karyah kita, di masjid negeri daerah kita, kita lihat begitulah yang diamalkan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan para wanita kita menyangkakan kita ni belakang, maka kita tidak termasuk orang yang mendapat ganjaran memenuhkan saf. Tidak. Tapi itulah yang disarankan dalam kitab fiqh. Kerana apa? Ada hikmahnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan pada minggu yang sebelumnya untuk membicarakan tentang saf. Tak adalah nanti wanita mengatakan, kami ni belakang bagaimana Ustaz? Adakah kami termasuk orang yang makruh? Adakah kami termasuk orang yang tidak mendapat ganjaran 27 darjat? Tidak. Dapat juga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tambahan pada minggu yang sebelumnya. Dan pada malam ini kita akan lihat
fasal yang baru, masalah yang baru, iaitu membicarakan imam yang lupa berhadas. Sebab apa kita ni manusia? Sebab apa kita ini manusia? Tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimanakah kaedahnya apabila kita menjadi masalah tersebut di dalam solat? Kadang-kadang solat itu batal ketika kita sedang mendirikan solat. Makmum mengetahui imam itu batal, tapi makmum tidak sedar. Tapi bicarakan tentang imam itu yang terlupa ataupun imam tu yang tersilap, bagaimana makmum di belakang. Maka dia dapatlah kita mendapatkan kefahaman banyak di situ. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Maka dalam solat imam disyaratkan supaya sucikan dirinya. Maka sama ada imam dan juga makmum. Syarat sah solat memastikan diri kita ini terlepas ataupun terhindar daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Antaranya adalah berhadas. Tak kiralah hadas kecil ataupun hadas yang besar. Kadang-kadang ada juga orang yang berjunub, bangkit subuh terus ambil uduk, terus semayang. Pun ada juga. Kenapa dia terlupa? Lebih-lebih lagi kalau semayang di hujung-hujung waktu. Bangkit-bangkit 6.30, bangkit-bangkit 6.50 contoh. Nak masuk waktu di akhirnya. Maka terus bangkit, angkat uduk, terus sembahyang. Sedang-sedang dia teringat. Dia dalam keadaan berjunub. Contoh. Itu kalau seorang sendirian. Bagaimana solat secara berjemaah? Itu masalah yang kita bincangkan. Maka bila cerita tentang hadas, sama ada dia tidak mengangkat hadas, sama ada dia di dalam keadaan berjunub, ataupun dalam keadaan dia batal ketika solat muslim dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam solat imam disyaratkan supaya suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Namun begitu ada juga imam menunaikan solat dalam keadaan lupa sama ada dirinya berhadas besar ataupun berhadas kecil. Itu manusia. Boleh berlaku kepada diri kita. Maka kalau berlaku pada diri kita suatu hari nanti, malam ini caranya, kaedahnya, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Maka dia tidak menyedari keadaan itu. Dan kita sebagai imam ataupun imam tidak menyedari. Bila dia sedar, apabila selesai solat. Bila dia sedar, dah balik rumah contohnya. Bila dia sedar, seminggu, esok contohnya. Bagaimana keadaan makmum? Bagaimana keadaan dirinya? Dua keadaan. Dirinya makmum. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia cerita di sini dia tidak menyedari keadaan itu. Begitu juga dengan keadaan makmum. Imam tak sedar, makmum pun tak tahu. Ini cerita imam berhadas. Imam tak sedar dalam keadaan kelupaan. Makmum lagilah tak tahu. Makmum lagilah tak tahu. Imam berjunub. Contohnya, imam pergi toilet contohnya. Lupa mengambil uduk, lupa berhadas kecil. Mana kita tahu imam tu mengangkat ataupun tidak. Yang kita tahu kita solat. Kita sebagai makmum, kita mengangkat uduk. Beranggapan imam angkat uduk. Itu maksudnya. Kedua-dua tak tahu. Imam tidak sedar, sama ada dia lupa. Makmum pun lagilah tidak sedar. Maka imam hanya menyedari. Ini dia punya situasi. Maka imam hanya menyedari hal itu apabila sudah selesai solat. Maka bila imam tu sedar, selepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedang-sedang dia wirid, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Baru dia teringat, tadi dia pergi toilet, dia tak terus dia masuk ke bilik. Maka sambil-sambil duduk di meja buat kejap sikit, masuk waktu, terus dia sembahyang. Contoh, tu yang pertama.
Itu hadas yang kecil. Tidak berwuduk. Maka kalau yang berjunub pun begitu juga. Bangun pagi, sedar-sedar, tengok ini jadual dia sebagai imam. Maka dia terus pergi ke masjid, terus pergi ke surau, sedangkan dia berjunub malam tadi. Bangkit-bangkit, terus dengar Bilal dah azan, terus bersiap diri, terus pergi ke masjid. Dirikan solat, pimpin solat. Bila dia sedar, ketika dia memberi salam ataupun ketika dia selesai solat ataupun ketika dah semua selesai. Bagaimana? Itu maksudnya muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perihal menilai sah ataupun tidak, yang dilakukan adalah menimbulkan perbezaan. Maka nak ceritanya sah ataupun tidak imam dan makmum, maka ada perbezaan pandangan ulama. Tapi pendapat yang paling ataupun jumhur ulama seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i, makmum itu sah tetapi imam itu tidak sah. Tapi ada juga pandangan kedua-duanya tidak sah. Tapi jumhur termasuklah juga dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i adalah iaitu imam itu tidak sah tetapi makmum di belakangnya adalah sah. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Kalau imam tak tahu, imam terlupa, makmum pun tak tahu. Muslimin dirahmati Allah. Bila dia tahu, bila dia sedar, selesai solat. Selesai solat. Maka kaedahnya ataupun secara umumnya awalnya jumhur ataupun Imam Asy-Syafi'i memberikan pandangan imam perlu mengulangi solatnya. Imam perlu imam perlu mengulangi. Makmum tidak perlu. Kerana apa? Bukanlah menjadikan kesalahan bagi para makmum. Kenapa dia tak tahu? Bila dia tahu, selepas solat. Macam mana dia tahu? Mungkin imam tu bagi tahu. Tadi saya terlupa mengambil wuduk. Saya malam tadi berjunub, pagi-pagi terus solat. Contohnya Zuhur dijumpa, tadi sembahyang dengan saya kan, subuh. Sebenarnya subuh tadi saya tak berhadas. Maka bagaimana solatnya? Maka bagi mazhab Imam Syafi'i, makmum itu tetap sah. Cuma imam itu perlu diulangi. Maka solat makmum adalah sah. Imam perlu mengulang semula. Imam perlu mengulanginya. Maka itu secara umumnya. Kerana apa? Pendapat ini dipegangkan kepada dalil. Golongan ini seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Hasan Al-Basri berpegang dengan di sini adalah dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah yang mana yusalluna lakum fa in asabu falakum. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum fa in asabu falakum. Mereka menunaikan salat untuk kamu. Maksudnya apa? Kita mendirikan salat bersama dengan imam. Itu. Yusallu. Mereka menunaikan salat untuk kamu. Imam mendirikan salat untuk kamu. Imam menjadi pemimpin di dalam salat. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kamu mendapat pahala dan mereka juga mendapat pahala. Kalau betul, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Tetapi wa in akhta'u falakum wa alaihim. Jikalau mereka salah, iaitu imam itu salah, maka kamu mendapat pahala dan mereka menanggung dosa. Maka golongan yang berpegang makmum sah dan juga imam yang perlu mengulangi salat berdasarkan dalil tersebut. Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Maka maksudnya apa? Mereka menunaikan salat untuk kamu, imam memimpinkan salat. Jikalau mereka betul, kamu mendapat pahala, mereka juga mendapat pahala. Maksud kedua-duanya betul mendapat pahala. Tapi kalau wa in akhta'u,
Kalau mereka salah, iaitu imam yang salah. Salah bagaimana? Ya, dia tidak berhadas. Kita berhadas. Muslimin dirahmati Allah. Maka, falakum wa alaihim, kamu mendapat pahala dan mereka yang menanggung kesalahan tersebut. Maka kita tidak perlu mengulanginya, muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Di sini kita maklum dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Salah satu dalam syarat sah solat berjemaah ialah makmum mestilah tidak mengetahui atau meyakini bahawa solat imamnya batal. Maka kalau kita ikut imam solat, kita kena tahu. Kalau imam tu dalam pakaiannya ada najis, maka kita tidak boleh mengikutnya. Kalau kita tahu imam itu berhadas, kita tidak boleh mengikutnya. Kalau kita tetap mengikut, dalam keadaan sedar, kita tahu imam itu berhadas. Contohnya sedang solat, kita solat berdua, imam, jemaah, makmum seorang. Kita berdua. Tiba-tiba kita sedang solat, kita terdengar, kita berbau kentut. Kita tidak. Maka datangnya pada siapa? Imam. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh, imam sedang berhadas. Kita sedar, contoh sedang kita solat, melihat ada najis di pakaian imam. Maka kita sedar, kita tidak boleh mengikut. Itu maksudnya dalam kitab Fiqh Manhaji, syarat sah solat berjemaah. Kita yakin dan juga kita tidak mengetahui batalnya solat imam. Contoh yang mudah, yang lain, solat berjemaah, imam solat hanya pakai baju sahaja. Dia tak pakai kain, dia tak pakai seluar. Contoh. Maka sama juga. Kita tahu syarat sah solat mesti menutup aurat. Tapi kalau kita solat, imam pakai baju saja. Pakaian lain tidak menutup aurat. Tak pakai kain, tak pakai seluar. Maka tidak boleh menjadikan dia imam. Tapi kalau tetap kita ikut imam di belakangnya, maka solat kita tidak sah. Haram kita mengikut perbuatan imam tersebut kerana kita sedar. Itu dalam kitab Fiqh Manhaji. Sama ada sebelum solat kita dah tahu imam ni keadaan najis, keadaan berhadas. Ataupun semasa, maka tak boleh secara total. Tapi kalau sedang mendirikan solat, kita nampak masa takbiratul ihram, kita tak nampak. Rakaat pertama tak nampak, tiba-tiba mungkin berdarah pakaian imam. Bernanah contohnya. Muslimin dirahmati Allah. Pada rakaat kedua, rakaat ketiga, kita sedar itu najis. Contohnya muslimin dirahmati Allah. Maka pada rakaat ketiga itu kita tidak boleh mengikut perbuatan imam. Kerana apa? Imam dalam keadaan berhadas atau bernajis. Itu ketika solat. Tak boleh ikut. Caranya macam mana? Sama ada kita mufarakah daripada imam. Kita nak tegur macam mana? Muslimin dirahmati Allah. Maka yang pertama kita boleh mufarakah daripada imam. Yang kedua ataupun kita boleh menggantikan imam tersebut. Contoh kita berjemaah. Kita solat berjemaah. Imam tu bernajis. Contohnya pakaian. Kita nampak secara zahirnya. Maka di belakang untuk mengganti. Ini dari segi hukum istikhlaf. Hukum istikhlaf. Berlakunya penggantian istikhlaf kerana apa? Ada beberapa sebab. Salah satunya ketika imam itu bernajis pada pakaian atau dirinya. Ataupun imam itu berhadas. Dengar kentut, berbau kentut, kita menggantikannya. Maka itu dua caranya. Sama ada kita mufarakah ataupun kita menggantikan imam tersebut. Bila kita sedar, kita ikut juga imam, maka perbuatan itu tidak dibolehkan. Muslimin ini dirahmati Allah. Itu secara yang kita nampak. Kalau kita tak sedar, contohnya hadas imam tidak mengambil wudu, imam berjunub macam mana? Inilah kaedahnya yang kita sentuhkan pada malam ini, muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ketahui setelahnya selesai solat. Maka sah tak solat imam? Makmum sah. Sebab apa? Berdalilkan di sini, yusalluna lakum fa in asabu falakum. Maka kalaulah dia menjadi imam kepada kita, kalau betullah imam dan betullah kita.
Tapi kalau wa in akhta'u falakum wa alaihim, kalau imam itu salah, berhadas, contohnya bila dia sedar ketika selepas solat, makmum tetap sah, tetapi imam itu perlu diulanginya muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ibn Hajar Asqalani memberikan pandangan, menakalkan daripada kata-kata Imam Ibn Munzir, yang mana hadis ini menjawab orang yang menyangka bahawa kalau imam itu batal, maka batallah solat makmum tersebut. Maka Imam Ibn Munzir memberikan pandangan, orang menyangka kalau imam itu terbatal solatnya, maka batallah solat makmum. Tidak. Kerana apa? Makmum tetap sah. Makmumnya yang perlu diulanginya muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makmum yang saja perlu, makmum sah, imam hanya yang perlu mengulanginya solatnya muslim dirahmati Allah. Bagaimana? Yang dikatakan di sini, hadis ini menjawab, yusallu nalakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Itu hadisnya. Imam salah, kita betul. Okay, boleh kita berhentikan sebentar untuk memberikan ruang kepada Bilal untuk melaungkan azan insya-Allah. Oh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والشرابة العين لا تخلف من InsyaAllah kita sambung sedikit. Maka itu dalil yang pertama muslimin dirahmati Allah. Apabila imam melakukan kesalahan ataupun kelupaan iaitu berhadas ketika solat, maka makmum tidak perlu mengulanginya solat tersebut. Maka hadis yang saya sebutkan tadi, maka di sinilah memberikan kita jawapan. Apabila imam melakukan kesalahan, yang mana dialah yang akan menanggungnya. Kesalahan berkenaan dan tidak ditanggung oleh makmum. Kenapa? Di awal lagi makmum tidak mengetahui. Kalau makmum mengetahui daripada awal yang imam itu berhadas, maka dia tidak boleh mengikut. Cuma kes tadi tentang berjunub, imam terlupa, bila dia tahu selepas solat, selesai solat, maka makmum itu adalah sah. Maka imam yang lupa dirinya sedang menanggung hadas, maka kelupaan itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Maka yang perlu diulangi salat hanyalah makmum oleh imam tersebut. Makmum tidak perlu diulangi. Maka itu begitu juga dengan yang seterusnya. Dalilnya daripada hadis, daripada Asy-Syari' As-Saqafi. Golongan yang berpegang yang makmum tidak perlu mengulangi, hanya imam sahaja, iaitu daripada hadis Asy-Syari' As-Saqafi an Umar bin Khattab radhiyallahu an salla bin nasi wa huwa junubun fa'ada wa lam ya'muruhum an yu'idu. Yang mana Umar bin Khattab pernah menunaikan salat sebagai imam kepada orang ramai. Imam Umar Al-Khattab pernah menjadi imam kepada orang ramai. Dalam keadaan mana dia berjunub. Dan mana ketika itu beliau lupa dirinya sedang menanggung hadas besar, iaitu berjunub. Beliau mengulangi semula salatnya. Fa'ada wa yang ulang adalah Umar Al-Khattab. Tetapi Umar tidak memerintahkan. Walam ya'murhum an yu'idu. Aku tidak memerintahkan jamaah ataupun orang ramai untuk mengulanginya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kekurangan pada diri kita, mungkin di antara kita, bila kita merasakan kita tidak berhadas, selesai solat kita perintahkan orang ramai supaya untuk salat kembali. Sebenarnya tidak. Kerana apa? Berdalilkan kepada Umar Al-Khattab hadisnya. Hadis yang berlaku, Umar Al-Khattab menjadi imam kepada orang ramai. Sedangkan dia dalam keadaan junubun. Maka siapa yang ulang? Umar saja. Fa'ada. Dan juga walam yu'amiruhum. Maka dia tidak perintahkan kepada orang ramai untuk mendirikan salat semula. Itu yang pertama. Yang kedua berlaku juga kepada Uthman bin Affan. Yang mana hadisnya? Daripada Al-Haris bin Abi Dirar. Ana Uthman bin Affan radhiyallahu an shalla bin nasi wa huwa junubun falam asbaha nazara fi thawbihi ihtilaman. Yang mana bila dia bangkit, dia salat, selepas itu dia melihat ada kesan mimpi pada pakaiannya. Maka dia kata apa? Faqal kabirtu wallahi inni la arani junuban thumma la a'lamu thumma a'ada walam ya'murhum an yu'idu. Sama juga seperti yang dilakukan oleh Uthman bin Affan dengan juga Umar Al-Khattab. Uthman pernah menunaikan salat dengan orang ramai dalam keadaan berjunub. Maka apabila tiba waktu pagi, falamma asbaha nazara fi thawbi, yang mana aku melihat pada pakaian ada kesan bermimpi. Ihtilaman. Maka dia ada kesan pada pakaiannya. Maka beliau berkata, faqal demi Allah, wallahi inni la arani junuban. Demi Allah aku sudah tua. Maka dia memberikan tahu, aku telah kabirtu. Aku sudah tua. Aku sudah tua. Sesungguhnya aku melihat diriku sudah berjunub. Wallahi inni la arani junuban.
kemudian aku tidak mengetahui bila ia berlaku. Maka Uthman bin Affan tidak mengetahui bila dia berlaku dalam keadaan sedemikian. Tapi dia memimpin solat. Dan akhirnya thumma ada. Uthman bin Affan hanya yang mengulangi solatnya, walam ya'muruhum an yu'idu, dan aku tidak memerintahkan memberikan tahu kepada orang lain yang menjadi makmum kepada aku untuk mengulangi solat mereka. Maka di sini kita faham muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku pada diri kita, contohnya solat berjemaah, kita sedar sedang kita berwirid, bau kita sedar kita sebagai makmum, jadikan contoh daripada hadis kedua-duanya yang berlaku kepada Umar Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan. Jangan kita sebarkan. Kenapa? Boleh mendatangkan keaiban kepada diri kita. Boleh mendatangkan fitnah kepada kita. Orang akan menyalahkan kita. Orang akan menyebarkan aib kita. Maka caranya macam mana? Tak perlu kita memberikan tahu kepada jemaah, perlu mengulangi salat. Yang perlu kita buat, berdiam diri, kita masuk, ulangi salat semula muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi kesalahan, kita beritahu, kita hebarkan, siap buat pengumuman. Barang siapa yang salat bersama saya di subuh hari, pada hari sekian-sekian-sekian, maka salat kalian perlu diulangi. Sebenarnya tidak, ada dalil. Dalil yang pertama tadi kita telah melihatnya, bagaimana muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan muslimin dirahmati Allah, bagaimana dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Imam Nawawi mengatakan jika seseorang makmum itu tidak mengetahui keadaan imamnya yang berhadas sehingga selesai salam daripada solat itu, nescaya memadai ataupun sahlah solat itu. Sama ada imam itu mengetahui tentang dirinya sendiri ataupun tidak. Sama ada imam itu yang tahu keadaan dirinya berjunub ataupun tidak berhadas, ataupun orang lain bagi tahu. Contohnya, kerana tidak berlaku kecuaian daripada pihak makmum pada kedua-dua keadaan tersebut, maka makmum tidaklah terlibat dengan perihal kesilapan imam tersebut. Maka tak perlulah diulang, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Maka inilah pendapat yang telah diputuskan oleh jumhur ulama. Dan yang keduanya muslimin dirahmati Allah, dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Asy-Syafi'i, berkata Imam Muhammad Az-Zuhali, tidak diharuskan untuk solat di belakang orang yang berhadas. Itu kita jelas. Sebagai makmum, tidak perlu solat, bukan tidak perlu, tidak boleh solat di belakang imam yang berhadas, yang diketahui kehadasannya. Kita tak boleh solat di belakang imam yang berhadas, dan mana yang kita ketahui dia dalam sedang berhadas. Kerana dia bukan daripada orang yang boleh solat. Kenapa? Dia menanggung najis. Dia menanggung, dia tidak mengangkat hadas, contohnya. Maka jika seseorang itu solat belakang orang yang berhadas, sedangkan dia mengetahui status imam itu sedang berhadas ataupun dalam keadaan berhadas, maka makmum itu berdosa dan salatnya batal. Dia tak nak juga salat bersendirian ataupun nak juga ikut imam tersebut sedangkan imam itu dalam keadaan berhadas. Tapi berbeza dengan orang yang jahil ataupun status hadas itu. Maka kalau contoh orang itu tak tahu tentang hukum begitu, maka dia dibenarkan. Maka dia tidak wajib untuk diulanginya muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah masalah yang pada malam ini imam yang berhadas ataupun imam yang terlupa untuk mengangkat wuduk contohnya, ataupun imam sedang berjunub. Maka bagaimana keadaan makmum? Seperti saya katakan tadi, makmum salatnya tetap sah, yang perlu diulangi hanyalah imam tersebut. Dan juga bagaimana keadaan imam itu? Contoh dia sedar selepas solat, maka jangan dimaklumkan, jangan dihebahkan.
Cuma apa yang perlu kita buat sebagai imam, cuma ulanglah solat tersebut. Kalau dalam waktu, kita ulanglah solat tersebut. Kalau kita di luar waktu, contohnya dah habis waktu, maka kita solatlah dalam keadaan solat kita qadaan. Berbeza dengan dalam waktu adaan qadaan. Maka itu yang boleh saya sampaikan pada malam ini, muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaat dan juga dapatan dari segi masalah imam yang berhadas ataupun keadaan bagaimana cara kita untuk selesai. Dua keadaan, sama ada kita ketahui ataupun kita tidak ketahui imam itu dalam keadaan berhadas. Okey, boleh? Sekadar itu pada malam ini moga-moga Allah memberikan kita kefahaman daripada penulisan ulama dari segi daripada kitab-kitab hadis ataupun dari segi kitab-kitab fiqh dan juga contoh-contoh hadis seperti yang berlaku pada zaman para sahabat, iaitu contoh Ibn Khattab, Umar Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan. Maka moga-moga kita beristiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas keterbatasan penyampai saya dan juga ilmu saya. Akhir kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.